like dulu ramai-ramai, kita share bagi ramai dapat share lah apa yang saya nak sampaikan sikit-sikit lah hari ni, tak banyak pun. Okay, kita buat pengenalan mengenai Khabir. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya lah. Okay, saya Siti Aminah Ruby Salim, pengajar bahagian penyediaan makanan di IKTBN Alun Gajah. Okay, saya salah seorang lah pengajar yang aktif jugalah, boleh dikatakan aktif jugalah dalam pengajaran Khabir ni. Okay, untuk pelajar-pelajar saya, panggilan mesra yang biasa orang panggil Puan Yin. Mana student-student saya yang dah lama tak jumpa, cuti lama kan, dah berbulan kita tak jumpa ni. Hai, apa khabar? Okey, masing-masing ingat lagi tak muka saya? Okey, jom kita share sikit-sikit lah. Okey, kat sini saya ada buat beberapa jenis carving, okay, daripada fruits and vegetables. Okay, untuk fruits saya ada buat tungkai lah, okay, bunga yang berbeza. Okay, dan untuk vegetables saya ada buat carrot, saya ada buat white radish, dan saya ada buat burung daripada carrot juga. Permulaan untuk carving ni sebenarnya kadang-kadang kan kita tak sedar tau yang kita ni ada skill untuk ni. Permulaan saya pun bukan secara tiba-tiba saya minat tak. Okay, saya bermula daripada khusus di IKBN Bandar Penawar. Okay, terima kasih tau IKBN Bandar Penawar yang bagi saya satu inspirasi. Okay, dan saya punya coach yang pertama, Encik Yusof, kalau dia ada kat sini. Sifu, apa khabar? Malu saya. Saya tak sehebat Sifu, saya baru lagi. Memang baru sangat dalam dunia ni. Okay, untuk competition pun tak banyak lagi lah yang saya pergi. Tapi adalah minat yang saya bawa balik. Setiap kali pergi, ada yang saya bawa balik. Nanti kalau dah banyak, baru saya share lah minat-minat saya. Buat masa ni, kita malu lagi nak simpan lagi. Okay. Okay, kat sini juga selain daripada saya share sedikit demo bunga yang simple je, sebab kita pun ada masa 1 jam je, tak lama. Saya akan juga share tips-tips lah, macam mana kita nak jaga kita punya carving. Okay, macam mana tips kalau kita nak pergi competition. Okay, dan untuk pengetahuan semua lah, punya carving ni masih kecil. Okay, berdasarkan daripada pengalaman saya pergi masuk bertanding dan bawa student sekali, tak ramai lagi yang menceburi bidang ni. Okay, kerja saya kat sini mencungkil bakat-bakat anak saya ni, anak-anak yang besar-besar ni. Okay, mencungkil bakat-bakat diorang untuk saya ketengahkan. Okay, pengalaman lah. Kadang-kadang mereka ni takut sebab live ni, kalau live carving ni memang dia punya gemuruh tu berbeza. Kita bermain dengan pisau kan, jadinya kalau student ni kadang-kadang dia tak terbentuk pun. Tak terbentuk pun carving tu sebab gemuruh. Pisau tu memang nak pegang tu menggigil lah lama. Okay, saya pernah couple dengan student tu untuk pergi bertanding. Semangat punya pasal kan, kita couple sekali, kita pair sekali dengan student. Okay, alhamdulillah. Pengorbanan cikgu ni adalah tak ke mana pun kan. Bila kita tengok anak murid kita berjaya, apa yang kita ajar, dia guna, kita rasa bangga lah. Itu pun dah cukup bermadan. Okay, kat sini saya bagi tips sikit lah. Kalau kita pergi competition, jangan lupa benda lalu. Bila dah siap, kita kena spray. Kalau tak, buah-buah yang kita dah okey ni, layu, tak nampak fresh. Dan kalau kita pergi competition, kalau kita dekor macam ni, prop kita ni, pastikan tak ada bunga kecuali bunga yang kita okey. Kita kena letak bunga yang kita okey saja. Contoh, kita ambil rose plastik, tambah kat sini. No, tak boleh Okey, ataupun kita ambil fresh flower, letak kat sini. Tak boleh. Sebab nanti dia mengganggu kita punya seni yang kita dah letak kat sini.
Okey, kalau kita pergi competition pun, kita kena tahulah. Jangan kita ulang bunga yang sama pada setiap buah. Okey, dan kalau kita gunakan contoh bunga rose ni ataupun bunga kemboja ni, kita tak boleh letak kat sini satu kuntum, sini sekuntum, sini sekuntum, tak boleh. Kita kena jadikan dia satu buahan, satu kelompok. Ataupun boleh juga kalau bunga kemboja ni kita nak turunkan, ataupun bunga kemboja ni saya gantikan kepada bunga orchid. Boleh? Tak ada buah yang tak boleh diukir, semua boleh. Durian. Saya tak sempat lagi nak buat, cabar juga. Buah durian, buah kelapa, biji durian, semua boleh. Tak ada masalah. Kalau dekor, kita tak perlulah sebenarnya nak serabut sangat. Kalau kita nak pergi mana-mana competition, kita kena tahu kita ada konsep. Biasanya kalau competition, dia akan bagi soalan, kita kena refer lah kat soalan itu. Tak ada benda yang mustahil. Kadang-kadang dia minta kita buat benda yang di luar kita punya kotak. Tapi bila kita pergi sana, macam ni. Banyak pengalaman kita boleh dapat. Sebenarnya kalau kita pergi competition, bukan kita nak menang, kita nak tambah lagi ilmu kita. Kita nak jadi berani. Kita nak share knowledge dengan tim yang lain-lain. Dengan saya mengikuti Calvin ni, saya secara tak langsung saya dapat kenal lebih ramai lah tim Calvin. Tapi saya agak sedih lah, IPPN saya je yang pergi, tak ada tim. Kalau boleh dengan adanya saya share knowledge ni, kita dapatlah ada tim yang besar, jauh kita boleh pergi. Seronok tau. Best, memang best. Student saya seronok juga dengan student ni. Tapi sedih sikit, dah pandai, dah cantik, dah apa, habis. Aduh, saya kena mula daripada bawah lagi. Kadang-kadang rasa macam penat juga kan. Tapi dah macam mana, dah kerja kita mengajar, kita kena mengajar. Dan kita harap benda tu menjadilah punca rezeki untuk diorang kat luar sana lah. Untuk Calvin ni sekarang saya rasa dah glamour lah kot. Kalau kita pergi perayaan-perayaan macam kenduri kahwin, biasanya dia akan buat prop untuk meja pengantin. Serikan lagi meja pengantin. Sampai sikit perkenalan. Sekarang saya nak share pula mengenai peralatan-peralatan yang kita akan gunakan untuk kahwin. Sebelum saya pergi lebih jauh, tolonglah bantu saya, kita share dulu. Kita share bagi orang like saya punya live, bagi orang kenal apa tu IKBN. IKBN ni bukan masak aja macam-macam benda kita boleh belajar. Tapi hari ni saya tak adalah nak ajar buat sebiji tembikai tu. Kalau nak sebiji tembikai tu, kena dah datang jumpa saya, kita khusus kat sini. Kita pun akan buat khusus. Tapi untuk macam kahwin ni, sebenarnya lagi kita buat skill tu lagi halus. Bila dah lama kita tak buat, tangan dah keras, nak mulakan balik tu agak payah lah. Kena slow balik. Kat sini saya nak cari ni, mana anak murid saya ni. Berapa orang dah join? Mana? Ameline, terima kasih kepada anak-anak buah saya. Kepada kawan-kawan saya, ramai yang saksikan saya sekarang ni. Pada tim saya. Bekas-bekas student saya pun ada. Terima kasih. Mesti rindu kat saya kan? Rindu tak? Sama je kan saya ni? Kita tunggu sekejap. Alamak, ada super-duper senior Calvin lah. Malunya saya. Kak Siti Radia.
Jangan kecam saya Kita share sikit-sikit je. Okay, Kak Radia. Okay, Nur Amelin. Okay. Malu ni, jangan sifu-sifu lagi ramai ni. Lagi saya tak boleh buat ni. Okay, okay, kita teruskanlah. Okay, kat sini kan, kalau kita nak mulakan carving, sebenarnya basic tu untuk student-student saya lah, saya biasanya sarankan untuk beli pisau ni je dulu. Dapat pisau ni cukup lah. Pisau warna kuning ni biasanya harga dia dalam bawah RM20 lah, dalam RM18. Tapi pisau ni sangat membantu. Okay, kita boleh dapatkan shape yang cantik lah pada buah kita. Okay, jangan beli pisau kiwi yang warna merah tu, yang murah tu, itu keras. Okay, nanti kita takut tangan kita yang tersasar. Sebab bila kita nak mengukir ni, banyak lenggok yang perlu kita buat. Okay, yang ni mudah, dia boleh lenggok dengan mudah dan dia tahan lah. Okay, dia boleh juga melentur. Okay. Tapi yang biasa saya pakai yang ni. Yang ni agak mahal, expensive. Okay, dan yang ni kenangan paling berharga saya lah. Inilah pisau pertama saya yang saya dapat daripada khusus di IKBN Bandar Penawar. Bandar Penawar menganjurkan khusus yang sangat bermakna lah bagi saya. Sampai sekarang saya join benda ni dan saya sahut cabaran, saya pergi bertanding, okay, dengan pisau ni. Pisau ni best sebab awak boleh lentur lah macam mana pun, insyaAllah dia tak patah. Okay? Tapi kena jaga ni, beratus juga harga dia. Okay. Dan kita tengok kita punya kelengkapan yang lain. Yang ni sebenarnya tools. Okay. Kalau tengok kat sini, yang ni adalah tools yang kita gunakan untuk buat figure. Yang ni lebih kepada figure lah. Contoh kita nak buat burung, okay, kita nak buat ikan, kita nak buat naga ke, kan, benda-benda yang ada lekuk-lekuk kat dalam tu. Inilah membantu sebab dia ada, tengok benda bentuk. Okay. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, kita tak tahu function ke apa kan. Sebab kita kena belajar benda ni supaya minat kita tu lebih dan kita tahulah gunakan benda-benda dalam ni semua. Okay, ini tools. Okay, pensel ni perlu juga. Yang ni, yang pelukis. Yang ni kita guna untuk buat bulatan, okay, pada buah tepikai kita. Sebelum kita mulakan carving lah. Okay. Ingat Cik Yusof kata buat parit. Buat parit, kalau parit itu rosak, jahanam lah buah. Okay. Okay, yang ni kita gunakan juga untuk kita peel kulit-kulit carrot ke. Okay. Yang ni adalah kertas pasir. Okay. Kertas pasir ni kegunaan dia adalah untuk kita mengasah pisau. Okay. Kita mengasah pisau kita menggunakan kertas pasir. Kenapa kita guna kertas pasir? Sebab kertas pasir ni dia punya partikel untuk menajamkan ni dia lebih halus. Dan pisau kita ni nipis. Kalau kita guna batu asah, lama-lama pisau ni hilang. Tak ada pisau dah. Batu asah dia keras kan? Jadi bila kita asah, contohnya dia jadilah macam ni. Ni student saya pakai ni. Saya bagi dia pinjam. Buat kenangan lah, tak apa. Saya buat student saya tak kisah sangat. Dia asah dengan batu asah, jadi nipis, dia jadi hilang shape dia. Okay, sebenarnya shape dia macam ni. Dia jadi dah berlekuk-lekuk ni. Lama-lama kalau buat dengan batu asah memang hilang lah. Okay. Okay. Okay, saya nak tengok apa yang Kak Siti teruskan usaha mengembangkan seni ukiran untuk anak bangsa. Akak nak pencen dah ni. Alah Kak, janganlah pencen dulu. Saya nak menuntut dengan Akak tak kesampaian lagi. Okay. Okay. Erisha Yamatli. Assalamualaikum Puan. Salam. Good luck Puan. Good luck. Awak juga.
juga kat sana dah kerja ke belum. Okay. Okay, ramai student saya. Okay, kita dah share bab ni. Okay, sekarang kita share pula lah. Okay, hari ni saya nak ajar buat bunga kemboja daripada white radish. Okay. Bunga kemboja ni sebenarnya kalau kita dah buat banyak-banyak, cantik lah. Dia macam original punya buah. Okay, dia punya bunga tu. Okay, kalau macam kat sini saya tak colourkan, tapi bila kita pergi competition, biasanya kita akan letak sedikit pewarna kuning kat tengah ni. Dan dia akan, pewarna kuning tu pewarna cecair. Dia akan memberikan kesan yang cantik lah warna kuning. Tapi jangan banyak sangat, sikit je. Okay, white radish ni kan dia berair. Jadinya colour tu dia akan naik ke atas dengan cantik lah. Okay. Okay. Kita boleh mulakan. Kita nak buat white radish. Okay. Kalau kita pergi competition kan, biasanya first, saya pengalaman pertama lah, saya pergi competition, saya pergi Battle of the Chef dekat Penang. Itu yang pertama sekali saya pergi. Okay. Kita ni kalau buat live kan, kalau pertama kali, saya pernah rasa lah debaran tu menggigil ni, tak bergerak ni. Macam mana nak buat ni nak letak pisau dia gerak. Saya kata kalau saya teruskan ni, terkena jari, tak jadi apa dah pikiran saya kan. Jadinya tips lah kalau macam kita nak pergi competition tu, first benda yang kita nak stablekan diri kita, kita buat bunga yang mudah-mudah dulu. Jangan terus ambil benda yang payah lah kan, yang berisiko. Okay, kita ambil yang simple-simple dulu. Okay, bila kita dah rasa stabil, kita dah boleh, kita dah confident nak buat, kita buatlah dengan bunga yang payah-payah. Okay, biasa kalau pergi competition ni, biasanya dalam satu pertandingan tu dalam 3 jam, 4 jam, agak lama lah. Live ni mencabar, orang depan mata kita tengok kan. Tapi bila macam ni, bila kita sendiri, pengajar sendiri yang join, okay, bila kita nak ajak student-student kita join sekali competition, sebenarnya kita dah boleh share knowledge lah. Apa yang boleh kita buat, macam mana kita nak berdepan dengan audience semua kan. Kita boleh share sebab kita sendiri dah rasa kan. Itu yang penting lah. Itu sebab saya seronok lah enjoy untuk join competition. Banyak jugalah saya dah pergi. Okay. Dan macam saya kenal tadi kat Siti Rodia. Okay. Dan ada juga yang senior lain kan. Cik Yusof sekarang dah pindah dah ke Sabah jauh dah. Okay. Perempuan memang tak ramai. Dalam clubbing ni perempuan memang tak ramai. Jadinya main kat luar sana, kawan-kawan saya jomlah join. Okay. Kita sama-sama buat clubbing. Kita buat team. Boleh je kan buat team. Best. Okay. Anda tahu nanti kita pergi jauh-jauh, kita makan angin sekali. Okay. Okay, untuk kita buat bunga kemboja, first kali kita kena pilihlah white radish macam mana yang kita nak. Kita kena budget lah, nak white radish yang besar ke, nak yang kecil ke. Kalau besar macam ni, memang cantik, tapi tak perlu banyak sangat. Besar nanti nampak kita punya dekor tu macam crowded sangat. Jadi kita kena campur yang besar, yang kecil sikit. Jadi macam kita tengok kat pokok kan, dekat pokok tak adalah kita tengok pokok tu sama je saiz je, mesti berbeza-beza kan. Macam tu jugalah bila kita nak buat ni, kita nak benda tu macam real. Jadi kita kena fikirlah macam mana, oh yang ni kena ambil ni kecil sikit. Okay. Okay, kalau white radish ni, dia punya dia punya risiko dia kurang sikit. Tapi kalau tembikai, kita buat risiko dia memang ikut nasib badan lah. Kadang-kadang kita dah buat sebiji cantik dah, nak finishing tu dia pecah.
kita 3 jam. Kalau dah pecah, macam mana kita nak buat kan? Pernah saya pergi competition, berlaku kepada kawan-kawan saya yang lain. Tapi kita tak boleh give up lah benda tu. Sebabnya biasanya judge akan bagi markah daripada proses A to Z. Tak semestinya finalis dekat kita punya deko ni kat situ markah tu kan. Tak, dia akan tengok masa perjalanan tu macam mana kita buat. Okey. Dia akan tengok step-step yang kita gunakan. Okey. Untuk competition, sebenarnya tools ni kita boleh buat ukiran. Okey, yang ni menjimatkan masa untuk kita buat ukiran buah. Memang sangat menjimatkan. Tapi kalau kita pergi competition, tidak digalakkan untuk guna sebab skill tu tak berapa banyak. Okey. Jadi kalau pakai ni boleh, tak ada masalah, tak salah pun. Tapi markah tu dia tolak sikit lah. Okey. Judge ni macam-macam judge ada. Biasa kalau kita pergi competition yang macam Battle of the Chef ni, biasanya judge dia daripada luar. Ada daripada China, daripada Thailand, kan? Kadang dia komen kat saya pun, ya. Tapi kita tak faham lah apa yang dia cakap kan. Tapi sebenarnya dia orang ni, dunia carving ni sebenarnya bermula daripada Thailand. Okay? Kalau kita pergi Battle of the Chef, dekat sana memang kita bertanding bersama-sama dengan peminat carving daripada Thailand. Dia orang memang support lah. Memang tempat dia orang kan. Memang perayaan dia memang ada perayaan khas untuk carving. Kita memang tak setanding dengan dia lah. Okay? Macam saya ni lagi lah jauh ke bawah. Banyak lagi benda yang saya perlu belajar. Okay, kita pergilah ini. Untuk carving ni. Okay. Mula-mula sekali kita akan buat bentuk okay. Kita akan buat bentuk bulat dekat tengah ni sebagai dia punya lekuk dalam ni. Shape dalam ni lekuk. Okey, yang pertama. Lepas tu kita kena ingat bunga dia mesti ada 5 kelopak. Cuba cek bunga kat luar, bunga ros ke, bunga kemboja ke, dia mesti ada ganjil, jarang yang genap. Okey, jadi biasa yang kita buat adalah 5 kelopak lah. Okey. Okey, and then kita buatlah 5. 1 2 ini besar sikit. 2 3 Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Nampak shape dia. Okey, kemudian kita masukkan okey, nak cara pegang pisau Pegang pisau bukan macam pegang patri nak patri tak boleh. Kita kena tangan ibu jari letak di sini dan jari ni letak di sini. Okey, jari ni biasanya saya akan letak dalam lingkungan 1.5 cm. Saya dah biasa buat, biasanya memang tepatlah 1.5 cm. Okey. Kenapa 1.5 cm? Sebabnya bila kita buat shape ni, masukkan dalam mesti 1.5 cm. Kalau kita kurang, bila kita nak keluarkan dia punya macam mana lekuk tu, susah. Kalau kita 1.5 cm, memang ngam-ngam dia akan keluar. Okey, dan tak akan cedera. Jadinya kita pegang macam ni lah. Yang ni 1.5 cm. Okay, yang ni untuk kontrol. Okay, kontrol supaya kita tak terbabas. Kalau ni kita tak pandai nak kontrol, habislah cedera parah lah kita punya jari jemari ni. Okay, macam ni. Okay. Kalau student saya selalu pesan kat dia, pegang macam ni dulu, pegang macam ni. Tapi biasa kalau student yang baru-baru lagi memang ada pembaris lah. Sekejap dia kena ukur buat, sekejap kena ukur buat. Sebabnya bagi dia biasa dan jadi habit dia lah. Supaya dia pegang dia akan pegang 1.5. Biasa benda ni kalau kita dah selalu training tak ada masalah. Okay, and then kita dah buat bulat tadi. Kita masukkan pisau kita ni 1.5 macam saya cakap tadi. Okay. Okay, untuk kita jalankan kita punya pisau ni, kita jangan straight Kita buat macam gergaji. Naik turun, naik turun, naik turun. Kenapa? Kalau kita buat macam gergaji ni, kita boleh kontrol. Nampak tak? Dia keluar. Saya kata tadi kan, 1.5, jangan takut, dia akan keluar terus. Okey. Sebab kita kena pandai
nak kontrol kita punya pisau ni. Okey. Okey, kemudian yang mana tadi kita dah buat dia punya apa? Kelopak kelopak tadi kita keluarkan sikit je. Jadikan guide untuk kita keluarkan lah. Supaya kita buat kelopak nanti tak adalah terlalu besar sangat, terlalu kecil sangat. Kita bukan nak seragam. Tak nak pun seragam. Kalau seragam sangat pun dia tak jadilah macam original kan. Tapi dia nampak tak adalah terlalu besar, terlalu kecil. Okey. Okey, nampak tak? Kita dah buat lubang kat tengah ni dan kita dah buat shape. Okey. Kita dah buat shape nampak okey. Okey, dalam carving ni sebenarnya bentuk yang kita buat selalu adalah VU. VU. Tu je. V dan U. Tu je dia punya shape dia. Yang tadi saya buat yang ni, kita buat V. Kita buat V supaya kita boleh keluarkan baki ataupun yang ukuran yang kita tak nak tu lah kan. Okay. And then kita buat U. Okay, U ini U. Okay. Kita buat U pula. V, U. V, U. Okay. Okay, untuk ukir lagi satu, jangan menghala ke sini kita menghala ke sana. Melawan lah. Kalau kita ke sini, jari kita di sini. Okay, kalau ke sini silap pergi pula dekat ibu jari kita. Kita tak nak. Tapi saya nak biasakan diri untuk melawan arus ni pun lama juga. Sebab kita dah terbiasa kan, ke kanan kan. Bila ke kiri tu janggal jugalah. Makan masa juga nak belajar benda tu. Okey. Okey. Okey, kita buat U dekat semua yang 5 kelopak tadi. Okey, yang tadi saya kata yang ni untuk kita kontrol kita punya pisau. Jari yang ni pun ada function dia. Jari yang ni untuk kita kontrol dekat buah yang ataupun sayur yang kita nak ukir. Okey. Biasa yang ni saya dah jadi terbiasa melentik je. Tak tahulah nak letak dia macam mana yang anak jari ni. Okey. Tak apalah kan. Biarlah dia. Setiap jari kita ni ada fungsi dia. Okey. Okey, kita buat U 5. Okey, kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak Nampak tak? Okey. Kemudian kita dah buat U yang di luar. Sekarang ni kita buat U di dalam pula. Kita keluarkan kelopak di dalam pula. Nampak U juga. Okey. U yang kedua. Okey. Keluarkan lagi. Nampak? Okay, ni U pertama, U kedua. Okey. Kemudian kita akan buang yang ada shape dekat atas ni. Kita tak nak. Yang atas ni, dia macam ada garisan ni, kita akan buang. Kita buang. Okey. Tak maaflah pada mana sipu-sipu carving yang tengok saya buat ni. Nama saya salah step ke kan? Nanti kita share-share. Okey. Okey. Tapi satu tips lah daripada kita share-share bersama-sama tim kita carving ni. Kalau kita pergi competition, contohlah kita salah buat. Jangan buang terus buah tu. Sebenarnya kadang-kadang kesilapan itulah yang menyebabkan kita dapat idea baru. Dapat idea baru.
Okey. Okey, kita besarkan sikit yang lubang kat bahagian tengah ni. Supaya nampak tu lebih nampak. Okay, nampak dah siap. Okay, macam mana kita nak keluarkan bunga yang kita dah buat ni? Okay, kita kena keluarkan tau. Okay. Kita tengoklah kalau kita rasa oh kelopak ni macam tak keluar sangat, tak cantik sangat, kita boleh betulkan dulu sebelum kita keluarkan yang the real kelopak tu. Kita buat. Okey. Okey, kemudian daripada yang atas ni kita ambil separuh macam ni, tolak ke dalam dan kita ikut je garisan U yang dah ada ni. Kita punya pisau berada dalam keadaan condong condong. Jangan tegak. Kalau tegak macam ni, dia akan putus. Okey, kita kena condong. Okey. Okay. Sorry mana yang ada komen ke apa, saya tak sempatlah nak tengok. Okey. Kena fokus ni, fokus. Kita main pisau kan, kita kena fokus. Okay. Ada orang dia tak minat benda ni sebab hasil dia tu lambat. Kalau orang yang buat ni memang kesabaran dia memang tinggi dan dia memang minat sangat seni. Sebab hasil dia memang lambat. Selagi tak siap, selagi tu kita tak nampak apa pun. Apa dah kita buat kan. Biasa kadang-kadang kalau saya pergi pameran ke kan, kita ada buat live carving, adalah macam apa, kita punya audience yang datang berkunjung kat kita punya booth, mesti dia kata, apalah kau buat dekat buah tu. Sebenarnya benda ni memang kita rasa macam nothing kan, tapi seni tu, kepuasan tu bagi yang minat memang bila jadi tu bestnya. Kita akan rasa macam nak buat lagi. Tak jadilah, tak cantiklah seni ni. Kita kena belajar lagi. Sebenarnya benda tu mahal lah sebenarnya. Bukan semua orang ada perasaan tu. Okey? Okey. Ini cara macam mana kita nak keluarkan kelopak. Kita dah buat tadi, dah buat 2 kali bentuk U dan kita buat lubang bahagian tengah. Okey, bila kita dah dapat shape U ni, kita akan ikut dia punya bentuk lah. Okey, kita akan ikut bentuk dia. Bila dah dapat bentuk macam ni, kita tak nampak lagi shape bunga tu kan. Jadi kita kena buang bahagian bawah ni. Jangan takut. Bila kita buat ni, kalau kita pegang pisau tu 1.5 cm dan dalam bentuk condong, jangan risau tengok ni. Okey. Kita tak payah susah-susah. Kita potong je dengan confident je. Dan kita boleh buka. Nampak? Itu sebab pentingnya kita pegang 1.5 cm kita punya pisau. Okey? Nampak? Ini tak siap lagi ni. Okey, jadi bila kita nak jadikan dia bentuk yang cantik, kita kena buanglah bawah ni. Buang. Okey. Mana-mana student saya yang ada buat catering, ilmu ni pentinglah. Okay, kita boleh buat bila kita ambil tempahan pulut kuning. Tak adalah pulut kuning kita tu tak berseri kan. Kita boleh letak ros. Okay, kita boleh letak bunga kemboja. Okay, kita boleh pula buat tempahan kan. Orang biasa buat kek birthday kan. Kali ni apa kata kita buat pulut kuning birthday. Boleh jadi income. Okay.
Kita sekarang ni kena kreatif. Okay. Mana yang ada ni share lah, share. Janganlah turunkan saya punya rating. Makin lama makin hilang ni. Kan saya kata benda ni dia bosan. Kalau yang tak minat memang lari. Okay. Memang larilah. Lambat sikit. Yang betul-betul minat je. Tak apa. Kita share juga. Okay. Okey. Dah. Bersiap. Okey. Kemboja. Okay. Step yang sama juga kita boleh buat untuk bunga orchid. Boleh buat bunga orchid. Okey. Dah siap satu. Agak-agak boleh buat tak? Okey, mana student saya tu? Tengok step ni. Balik daripada PKP, cuti PKP ni. Okay, kita akan buat task ni di dalam kelas. Hari tu saya janji nak ajar kan, tapi tak sempat. Okay, kali ni saya dah buat live, you boleh tengok. Okay, saya akan share lepas ni dekat YouTube. Awak boleh tengok dan awak boleh buat. Tengoklah muka saya banyak kali pun tak apa. Okay. Okay. Ini bunga kemboja. Okay, next. Agak-agak nak belajar apa? Bunga dah, apa lagi nak belajar? Okay. Okay, bunga. Saya ajar bunga kemboja dulu. Kalau kita ada masa, kita buat bunga ros. Okay, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak buat burung. Kita, inilah satu kita buat bunga dan satu kita buat figure. Kalau burung ni dia kategori figure lah. Benda yang hidup lah. Binatang-binatang. Okay. Sekejap ya. Okay. Ada ke otai saya dalam ni? Cik Yusof? Cik Yusof, hai. Saya gunakan tahu ilmu yang awak share kat saya. Tapi taklah sehebat sifu. Okay. Okay. Kita akan buat burung. Okay. Mula kita kena peel dululah. Okay. Kita buang dulu kulit carrot ni. Shoot di belakang. Dia usap pasti. Okay, untuk kita punya carving ni kan, setiap orang dia punya seni berbeza. Contoh macam saya, cara saya, style saya buat bunga kemboja macam ni. Ada kawan-kawan kita yang kat luar sana, lain cara dia, style dia. Ada yang kita buat benda yang sama, tapi bila kita bagi hasil, lain. Sebab tangan pun lain kan, lain orang lain tangannya kan. Jadinya kadang-kadang kalau kita pergi competition pun ikut nasib.
Kadang jadi, kadang tak jadi. Macam ni jugalah ni. Ni live lagi lah kan. Dengan saya ni first time baru live kan. Nak share knowledge. Kita pun ilmu pun barulah sikit-sikit ni kan. Bila otak-otak yang masuk ni berdebar jugalah kan. Tapi tak apalah. Kita buat je. Okay? Kita langgar je, langgar. Okay. Okay, untuk buat burung, yang pertama tu kita nak dapatkan shape burung tu. Okay. Ni sebatang lobak. Okay. Kita buang kiri dan kanan. Ni kita nak dapatkan bentuk kepala dia lah. Ini saya ajar burung yang very basic lah. Basic yang terlalu basic lah. Okay. Sebenarnya burung ni pun macam saya kata tadi, dia kalau kita pergi competition, banyak part yang akan tengok lah. Okay, kepak dia, dia punya shape untuk kepala ni, macam mana kita keluarkan untuk mulut dia. Okay, tapi yang ni saya bagi macam mana nak buat je burung tu. Bila kita dah tahu bentuk ni, secara tak sengaja nanti kita sendiri pandai nak buat lebih real burung tu. Okay. Okay, bila kita dah buat shape untuk kepala ni, kita buat pula macam mana kita nak buat dia punya paruh burung tu paruh dia. Okay. Kita agak-agak kepala burung tu sampai sini, kita lekukkan sedikit. Okay. Jadikan tengkuk burung tu. Lekuk. Okay. Buatkan sikit-sikit. Okay, yang kepala dia ni, kita janganlah bagi dia macam ni kan. Okay, kita ubah. Kita tolak sikit. Jadi dia nampak cantik lah. Nampak real. Okay, nampak sikit kan? Burung. Kemudian kita tarik sikit kat dalam ni untuk mulut. Okay, mulut burung. Okay. Daripada bawah ni, okay, nampak? Macam ni saya nak tunjuk, nampak tak? Okay. Ni dah nampak kepala burung ni. Okay. Daripada yang kita nak buat paruh di bawah dia, and then kita nak bentukkan kepala dia terus. Bawah ni. Okay, daripada sini kita ambil, bentukkan kepala. Tolak. Okey. Okey, nampak kita ni lah cantikkan lagi shape yang ada ni. Kita trim bagi cantik. Kemudian dah nampak dah kepala burung ni. Sekarang ni kita nak buat bahagian badan dia lah, kepak. Biasa kepak ni kita tengok bahagian tengah ni. Okey, kita tengok belakang dia ni. Kita ambil tengah, kita potong, ini kita buang. Ini guide untuk kita buat tengah-tengah kepak. Okay. Nampak tak?
Harap jelas lah, nampak tak? Okey, kita nampak ni. Ini sebagai guide lah besar mana kita nak buat kepak burung tu. Okey. Okey, daripada sini kita buat kepak tu, kita ke bawahkan kita punya pisau dan kita naik balik. Okey, nampak Okey. Dapat dah kepak kita yang sebelah. Okay. Dan sebelah lagi kita buat. Bawahkan. Naik ke atas. Kalau saya ajar student saya, senang je puan. Tapi bila dia nak buat, alamak, macam mana ni puan? Tangan dah tak tahu nak ke mana. Tangan dia dekat situ je, kat sini tak gerak. Alamak puan, ni macam mana nak tarik? Macam mana nak tarik? Kan? Bila buat kita baru rasa feel tu macam mana. Susah, senang, okey? Benda tu apa yang student saya rasa, benda yang sama saya rasa masa saya baru-baru menceburi bidang ni lah. Okey? Kita trim lah bahagian bawah dia sikit supaya kepak kita tu lagi menonjol lah. Okay. Lagi nampak. Sebelah tu sama. Nampak Sekarang dah nampak dah bentuk burung ni. Okay. Sekarang kita nak buat ekor dia pula. Macam mana nak buat ekor? Okay. Yang first kita kena asingkan dulu lah sikit daripada kepak dengan ekor supaya kita dapat guide mana kita nak buat ekor tu. Asingkan sikit. Ni. Kemudian ekor burung dia tak adalah tegak macam ni kan. Dia mesti melengkuk kan, melentik. Melentik kata orang kan. Okay, jadi kita kena trim bahagian sini. Kita lekukkan sikit. Dan kita cari shape dia, bentuk macam mana kita nak ekor burung tu. Bila dah dapat, kita trim, kita keluarkan ekor ni, masukkan pisau kita tarik perlahan-lahan. Jangan laju-laju, takut terputus. Terputus, buatlah burung baru. Okay. Okay. Saya cakap dia dah dapat dah shape dia. Tebal sikit. Dia kena nipis, barulah dia melentik naik. Kalau tebal dia tak naik. Okay, kemudian kita buatlah ekor dia yang kedua, ketiga, keempat.
biasa ekor burung yang kat bahagian ekor ni tak banyak sangat kan. Pandailah, jangan terlalu banyak, serabut pula. Okey. Kita buat, kita keluarkan, baru kita nampak bentuk ekor tu. Okay. Okay. 12. Sebelah pula. Okey. Bila dah jadi ekor ni, kita buanglah yang bawah ni. Kita buang. Okay. Keringkan dia. Ni burung paling basic. Sebenarnya kalau macam kita nak masuk ke tanding figure ni, biasanya kita menggunakan bahan-bahan bantuan yang lain lah, macam gam. Okey. Kalau kita tengok carrot ni besar mana je kan. Kalau kita nak buat burung yang kepak dia macam terbang, jadinya kita kena cantumkan carrot ni. Okey. Kita kena imagine lah. Okey, burung kepak tu nak kat mana? Okey, kita potong-potong carrot ni, okey, kita cantum macam ni. Ni kita potonglah, kita cantum dan kita guna gum. Kita cantum lagi satu, guna gum. And then kita trim dulu, bagi nampak shape dia tu, baru kita buat macam ni. Gum boleh guna, tapi tak boleh nampak kesan gum tu. Biasanya apa gum mana yang kita guna? Okey, gum yang kita guna, gum cecair yang 2 saat tu. Okey, yang kena tangan memang melekat. Gum tu yang kita boleh guna. Okey, macam gum ni, kalau kita guna pun gum yang 2 saat ni biasanya dia tahan dalam air. Kita boleh masukkan kita punya binatang ni ataupun figure-figure yang kita buat tu dalam air, dia tak akan tercabut. Tapi kita gunakan gum yang 2 saat. Okay. Gum murah je lah, gum cecair. Kita ni buang ni semua. Kita tak nak nampak shape yang tak nak ni. Saya paling suka buat ikan mas. Tapi hari ni saya tak sempat lah nak buat ikan mas. Saya suka. Sebab saya ni suka ikan. Terutamanya ikan mas. Saya suka. Jadi kalau buat figure ikan mas tu feeling dia lain. Wah, cantiknya. Macam tu lah. Okay, nampak kan? Nampak tak? Burung. Bentuk burung tu dah nampak. Okay, sekarang ni kita cuma nak touch up. Macam mana nak keluarkan kepak ni supaya nampak lagi cantik. Okay. Nampak burung tu macam hidup lah. Okay. Sebenarnya kalau kita nak macam ni, kita nampak tak cantik kan, kita punya bahagian luar yang kita buat ni. Kita boleh je nak ratakan dia. Kita gunakan kertas pasir ni, kita gosok sikit-sikit. Okay, dia akan licin. Hilanglah yang berlekuk-lekuk tu, hilang. Dia nampak smooth dia nanti. Okay.
Nampak? Kan cantik terus. Okey. Okey. Barulah kita boleh buat kelopak pada kita punya burung. Okey. Sebelum kita buat kelopak, tu saya kata tadi, kita gunakan benda-benda yang ni membantu kita untuk buat kelopak. Okey, yang ni saya guna ni lah biasanya. Okey, kita guna, kita keluarkan ni. Kalau kita nak buat pakai pisau boleh, tapi lambat. Okey. Kita keluarkan. Okey. Okey. Dan biasanya untuk yang kedua, biasanya kita akan buat berlawan. Okey. Kalau ikan pun sama, kita boleh guna ni. Kita jadikan untuk sisik lah, buat sisik ikan. Okey. Okey. Lepas tu barulah kita buat sepak dia. Okey. Okey, untuk kepak ni pun sebenarnya kita boleh buat juga sikit. Tapi kita pun dah tak banyak masa. Jadinya saya buat yang simple je lah, basic dulu. Okey, kemudian kita boleh buat mata dia kat sini. Mata. Okey. Okey, mata dia. Okey, nanti kalau kita nak lagi cantik, kita akan buat bulu-bulu dia ni dekat bahagian sisik-sisik ni, kita boleh buat dekat bawah ni lah. Jadi lagi nampak real. Tapi yang ni saya cuma ajar shape macam mana nak jadikan bentuk burung. Okey, kita pun bersiaran hanya 1 jam je. Okey, kita pun tak banyak masa lah yang kita ada. Sebenarnya carving ni, masa permulaan saya belajar carving ni 1 minggu. 1 minggu belajar. Itu pun hari pertama belajar macam mana cara nak pegang pisau ni supaya kita dalam keadaan yang selesa lah. Hari pertama tu tak adalah kita buat yang dah macam bentuk-bentuk macam ni kan. Sebab kita tak selesa lagi nak pegang pisau. Biasanya untuk saya ajar student saya pun, hari pertama saya akan share dengan diorang macam mana nak buat cili, okey, macam mana nak potong buat daun daripada timun, okey. Yang simple-simple je lah. Bila diorang dah tahu dan dah selesa pegang pisau, barulah saya ajar bunga-bunga yang sukar-sukar lah macam ni. Kalau tidak, awal-awal ajar terus bentuk macam ni, memang jari jemari mereka lah menjadi mangsanya kan. Okey, hari ni saya dapat share 2 je. Okey, minta maaf sangat-sangat siapa yang rasa macam nak join lagi. Puan, mana student saya, Puan saya nak belajar buat rose Puan, boleh tak Puan share? Puan saya nak belajar buat tembikai Puan, buat rose kat tembikai. Boleh, tak ada masalah. Boleh beri komen dekat saya punya live ni, apa yang awak nak belajar kan. Hari ni permulaan, saya cuma share tips sikit, okey, dan yang simple-simple sajalah. Kalau saya share untuk buat bunga saja hari ni,
Mungkin ada yang nak tahu tentang figure sikit kan. Jadi saya selitkan figure dan saya selitkan bunga. Okey, next. Kalau ada yang berminat, mana-mana student saya, puan boleh tak ajar saya macam mana simple nak buat carving atas pulut kuning? Boleh, tak ada masalah. Boleh komen. Puan, bolehlah puan kita buat ni. Boleh, tak ada masalah. Okey. Puan, boleh tak kita join puan, kita pergi competition sama-sama? Lagi boleh, lagi best. Kita bertanding sama-sama. Okey. Saya nak nak share ilmu ni, carving ni. Sebenarnya lagi kita share, benda tu lagi banyaklah dapat kat kita. Sebab skill ni bila kita buat, kita lagi mahir. Jangan kena ikut ilmu. Sebenarnya bila kita lagi ajar orang, aku buat salah sebenarnya ni. Buat dia macam ni. Kadang-kadang kita belajar, kita mengajar sambil belajar. Okey. Lagi satu kita jadi confident lah nak buat. Sebab benda ni seni, dia kena kerap kali buat. Kemahiran dia kena selalu buat, selalu praktik. Baru dia perfect. Okey, practice make perfect. Kalau kita jam tu nak masuk bertanding, jam tu lah kita buat, memang tak jadilah. Okey. Macam ni hari ni saya nak buat demo ni pun saya kena prepare awal-awal supaya kita ada idea baru. Okey. Supaya sekarang dunia carving ni pun saya rasa banyak benda yang baru lah. Yang saya ajar ni sebenarnya benda yang dah lama. Yang baru tu lagi banyak. Okey. Saya nak ajar benda yang baru, saya pun baru lagi nak belajar. Saya pun tak confident lagi nak share. Jadi saya share mana yang saya confident dan kita belajar basic-basic dulu. Dan kalau kita pergi competition, kita jumpa, say hi kat saya. Kita share-share lah knowledge kan sama-sama. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf kalau ada saya tersalah cakap. Okey. Dan kalau ada sipu-sipu saya dekat sini, insya-Allah ilmu yang kamu beri, ilmu yang anda beri, saya share kepada student saya supaya kita sama-sama dapat sedikit bahagian kan bila mereka gunakan kepada kebaikan, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Salam mesra daripada saya.